hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan mereka, seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh, telah tersalah dalam melaksanakan tugas, menderhakai Allah, melakukan dosa, yakni mereka tidak maksum, dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan karut. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti kartun-kartun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain Nuh. Apa yang perlu dipercayai tentang malaikat itu? Bahawa mereka adalah kejadian yang sempurna. Mereka dijadikan daripada nur, cahaya. Mereka maksum, terpelihara daripada dosa-dosa. Kejadian mereka adalah suci. Mereka tidak makan, tidak minum. Kalaupun mereka berupa manusia, hanya rupa saja. Kalau makan tu tidak. Mereka adalah maksum, terpelihara daripada dosa, semua dosa. Tak ada melakukan dosa, tak mungkin mereka melakukan dosa. Hanya mempunyai akal sahaja, tidak ada nafsu. Malaikat-malaikat ni boleh berupa, dia boleh menjelma dalam rupa tertentu, terutamanya manusia. Dan dia tidak berupa dengan rupa yang hodoh, dengan rupa yang kotor. Misalnya seperti binatang kah? Seperti binatang, kalau ada berupa macam binatang begitu, biasanya dia bukan malaikat. Macam badak kah, ataupun macam beruang kah dan sebagainya, itu jin. Telah tersalah dalam melaksanakan tugas. Tersalah. Nak bagi orang ni ambil nyawa orang ni, pergi ambil nyawa orang lain. Tersalah. Tak ada macam tu. Menderhakai Allah, melakukan dosa dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan Sa'id bin Abdullah Al-Audi berkata, aku menyaksikan Abu Umamah ketika beliau sedang nazak, yang hampir meninggal dunia. Pada ketika itu beliau berkata, apabila aku mati nanti, kamu lakukanlah kepadaku apa yang Rasulullah SAW suruh kami lakukan kepada orang-orang mati di kalangan kami. Rasulullah SAW menyuruh kami dengan katanya, apabila ada sesiapa di antara saudaramu meninggal dunia dan kamu selesai mengebumikannya, maka hendaklah ada seseorang daripadamu berdiri di kepala kuburnya. Kemudian hendaklah dia berkata, wahai fulan bin fulanah, walaupun tidak dapat menjawab. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah, si mati akan bangkit sehingga duduk dengan betul. Seterusnya dia hendaklah berkata, wahai fulan bin fulanah. Setelah buat kali ketiga dia memanggil si mati akan berkata, tolong bimbinglah aku, semoga engkau dirahmati Allah. Tetapi orang-orang yang hidup tidak sedar. Pada ketika itu dia hendaklah berkata, ingatkanlah penyaksianmu ketika hendak keluar dari dunia, yaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai imam. Pada ketika itu Munkar Nakir akan saling memegang tangan temannya seraya berkata, jadi masing-masing pegang tangan. Yang ni pegang itu, yang ni pegang itu. Marilah kita pergi. Buat apa kita duduk dekat orang yang telah diajar hujahnya? Jadi buat apa kita duduk sini? Dia akan boleh jawab semuanya. Begitulah kira-kira. Pada ketika itu Allah akan menjadi pembela si mati dalam menghadapi dua malaikat tersebut. Maka bertanyalah seorang lelaki, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mengetahui nama ibu sebenarnya? Tadi kan dia kata, wahai fulan bin fulanah. Fulanah itu maksudnya nama ibulah. Nama seseorang, fulan itu nama seseorang, bin ibunya, bukan bin ayahnya. Bagaimana kalau dia tak tahu nama ibu sebenarnya? Jawab Rasulullah, kaitkan saja dia dengan Hawa, yakni nenek manusia yang pertama, dengan berkata, wahai fulan bin Hawa.
Hadis ini menggambarkan betapa lemah dan bodohnya malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk menyoal orang-orang mati. Mereka tidak berani lagi bertanya seorang mati yang telah ditalqinkan, kerana sudah tentu orang mati yang telah ditalqinkan akan dapat menjawab segala soalan yang akan dikemukakan mereka. Malah Allah sendiri akan membela si mati yang ditalqinkan dalam menghadapi soalan Munkar dan Nakir itu. Hadis ini ada di mana? Rujukan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashqnya. Kalau kita perhatikan, malaikat itu digambarkan macam manusia, takut. Dan tidak ada perincian pula di situ kalau orang tu sama ada orang tu taat ke atau tidak taat, orang yang banyak dosa ke atau orang yang sedikit dosa. Tak ada perincian itu. Kira-kiranya umum lah, siapa saja. Kalau dia ajar, malaikat tak akan boleh tanya dia. Malaikat tak akan berani bertanya dia. Kalau tanya pun dia akan boleh jawab. Dia semasa hidup dahulu macam mana sekalipun jahat teruknya, penuh dengan maksiat hidupnya, tak kisah, dia akan tetap dapat jawab. Nampak sangat malaikat itu lemah. Selemah itu ke malaikat ini yang dipanggil Munkar Nakir ini? Selemah itu ke? Semudah itu ke diperdaya, ditipu? Kalau macam tu senanglah. Sebab itu yang orang nak sangat talqin tu. Nak sangat. Sebab apa dia? Itulah menyelamatkan saudara dia. Kan ini aib ni, kurang ni malaikat ni kalau macam ni. Dan menggambarkan mereka seperti makhluk yang bodoh, lemah sangat, mudah sangat nak ditipu. Ditinjau dari sudut dirayah, hadis ini jelas maudhu' kerana malaikat digambarkan sebagai makhluk Allah yang bodoh dan mudah ditipu. Sedangkan malaikat ini bukan begitu. Kalau kita boleh terima ini, mana kena terima lah. Malaikat itu sebodoh itu, mudah sangat nak ditipu. Pinggan. Dalam pinggan tu dia buat macam-macam. Ada masuklah duit apa semua, bungkus dengan kain hijau, pergi bagi kepada orang yang nak baca talqin. Jadi dia pegang itulah baca. Itu caranya. Kalau di Kelantan di lain, wallah alam saya tak tahu. Jadi apa sangat? Paling-paling tinggi pun saya rasa RM50 sekarang ni. Atau mungkin ada lah berbeza-beza tu, tak tahulah 100 ke. 100 saja kita boleh menyelamatkan saudara kita yang mati itu, sehingga malaikat tak berani nak tanya. Tak ada dalam hadis sebut marabbuka tu apa, tak ada semua. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa semua, siapa ikutan kamu, tak ada semua. Semua lepas. Malaikat tak berani nak tanya. Kan mudah tu. Jadi seseolahnya secara tidak langsung lah malaikat tu boleh dirasuah lah. Nak kata apa? Macam-macam lah. Kalau kata nampak bodoh, nampak mudah ditipu, ya, dari satu segi secara tidak langsung macam boleh dirasuah lah. Atau kalau kita tidak nak kata malaikat, Allah boleh dirasuah. Kata guk tu akibatnya kena, Allah tu boleh dirasuah. Setengah-setengah tu dalam amalan talqin ni kan, dia banyak sampai 40 hari pun ada orang buat. Tapi tidak umum lah. Setengah tu sekali saja, setengah tu tiap hari dia pergi. Sebab benda ni benda bid'ah kan, dia tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Orang ni buat gini, orang ni buat gini. Begitu keadaannya. Tapi ramai orang yang tidak sedar. Dia ingat talqin itu ada asasnya. Tapi kalau orang yang belajar hadis, tak ada, bukan tak ada, ada macam ni lah, ada macam ni. Tapi kita nak pakai kan kalau macam ni? Itu masalahnya. Sebab itu orang-orang yang belajar hadis susah dia nak terima. Amalan masyarakat kadang-kadang orang terikut-ikut ya. Ya sebenarnya dia pun tak tahu apa. Kalau ada hadis dhaif, boleh ke nak pakai di sini? Ini sudah jadi akidah ni, sudah jadi percaya ni, bahawa orang mati itu selesai, selamat dia akan boleh jawab. Bila boleh jawab, tak akan kena seksaan, tak akan kena hukuman apalah. Dia pergi ke situ. Kalau tidak, untuk apa? Jadi pakar-pakar hadis tak ada ragu tentang maudhu'nya hadis talqin itu.